Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjukkan jenis-jenis dan juga beza breaks yang ada dalam Microsoft Word. Okey, sekarang ni kita ada page break dengan section break dan juga ada pecahan-pecahan dia. Saya akan tunjukkanlah apa function setiap satu daripada pecahan-pecahan ni. Okey, sebelum kita mulakan, kita pergi dekat, kita buka formatting mark dulu untuk tahu dekat mana kita letakkan section break semua tu. Dekat home, tekan yang ini. Apa nama dia? Show height, formatting mark, paragraph mark. Okey, so kita akan nampak lah kat mana yang kita akan letak tu nanti. Okey, so kita pergi kat layout, breaks. Kita ada, yang atas ni kita ada page break, yang bawah ni kita ada section break. Okey, part pertama kita nak pergi kepada page break. Okey, page break ni tujuan yang paling simple lah, senang faham. Kita nak asingkan page sahaja. Contoh kita dah start typing semua kan. Kita tulis. Okey, dekat sini kita nak stop. Kita nak pergi terus kepada next page. Pergi kepada page yang seterusnya. Maka kita letaklah page break kat sini. Maka kita boleh terus menulis dekat page yang seterusnya. Ataupun orang cakap macam mana nak buat page baru, itulah menggunakan page break. Sebab ada antara pelajar-pelajar biasa kalau nak pergi kepada page yang seterusnya tu, dia contoh habis tulis kat sini, dia nak pergi page yang seterusnya tu, dia tekan enter banyak kali sampailah ke page sebelah. Baru dia start tulis kat sini. Ini salah satu cara yang salah lah. Sebab dia tak terputus, dia still bersambung. So kena guna page break. Cara yang lain kalau nak guna page break boleh guna shortcut lah, control enter. So dia akan terus pergi ke page sebelah. Okey. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada yang kedua, column break. Okey, column break ni tujuan dia untuk keadaan yang ada kolom lah. Contoh kalau saya tukar kepada 2 kolom kan. Okey, contoh saya dah habis tulis sampai part kat sini. Okey, sampai kat sini saya nak stop, saya nak pergi kepada the next column. Dia sama function macam page break tadi. Page break tadi diasingkan, habis tulis kat page yang tu kita nak pergi jump kepada next page. Maka kena guna page break. Column break benda tu adalah sama saja. Habis tulis kat sini kita nak jump kepada next column, kita letak column break. So dia akan pergi kepada the next column lah. Sama saja macam page break tu. Okey, habis kat situ. Yang ketiga adalah text wrapping break. Okay. Text wrapping break ni bila keadaan dia macam ni saja. Saya dah letak kat sini. Okey, dia macam ni. Mungkin ada antara kita yang bila kita letakkan gambar, kita letak gambar ni set sebagai text wrapping. Text wrapping. So kita tulis. Sampai kat sini saja. Kita nak start the next ayat ni dekat bawah daripada gambar ni. Mungkin ada antara kita yang tekan enter kan. Tekan enter. Okey, sampailah dia tulis dekat bawah macam ni. Tapi cara ni agak kurang tepat lah. Sebab kita boleh menggunakan text wrapping break. So, tapi tulis kat sini, kita letak satu text wrapping break kat sini. Maka dia akan terus start the next ayat tu bawah gambar. Okay. Tu cara lah menggunakan text wrapping break. Okay, habis dekat part page break lah. Okay. Sekarang ni kita nak masuk kepada section break. Section break ya. Section break ada next page, continuous, event page dengan out page. Ada 4 jenis. Okey, senang faham, senang bahasanya. Section break ni tujuan dia untuk masukkan nak buat sesuatu yang berbeza. Dekat page ni buat benda yang berbeza, dekat sebelah tu pun benda yang berbeza. Okey, contohnya benda yang macam mana? Okey, contoh macam ni. Ada student yang dia nak pergi nak print satu dokumen tu dalam portrait, satu lagi dalam landscape. So bila dia nak print, dia terpaksa buat 2 dokumen dan hantar 2 dokumen lah kat kedai untuk print. Ataupun dia nak buat yang page number, yang satu tu front page yang tak ada page number, the second page dalam Roman dan third page tu dalam nombor-nombor biasa kan. So bila dia nak hantar kedai, dia hantar 3 dokumen semata nak print. So section break ni adalah dia pecahan section yang mana dia boleh digunakan untuk seolah-olah menggabungkan dokumen yang berbeza dalam satu dokumen. Itu adalah section break. Maksudnya dia benda yang berbeza dibuat sekali dalam satu dokumen. Okey, contoh kat sini saya double klik dekat footer ataupun header dia. Dia akan tulis sini lah header, footer. So kalau saya masukkan section break, layout, breaks, next page. Sekarang ni dia dekat ni atas ni dia ada tulis section 1, section 2 ataupun kat bawah lah section 1, section 2. Apa yang kita boleh buat kat sini, bila ada berlainan section, kita boleh pusingkan dia. Contohnya, ni salah satu function dia boleh pusing kepada landscape. Nampak tak? Okey.
Contoh kalau the next page tu lagi kita nak pergi kepada, nak pusing semula kepada portrait contohnya. Kita letak satu lagi section break, kita pusingkan. Okay, dia akan hasil macam ni lah. So menggunakan section break next page. Okay, apa lagi yang kita boleh buat menggunakan section break next page ni? Contohnya kita nak asingkan size paper. Kalau adalah keadaan nak berbeza size paper, boleh juga digunakan section break. Okay, sekarang ada dua size paper yang berbeza lah. Okay, lepas tu tukar balik kepada F4. Mungkin ada yang nak asingkan margin. Okay, contoh margin dekat sini. Margin dari sini ke sini. Ni yang bawah ni daripada margin sini ke sini. So kita nak asingkan margin. Mungkin ada yang first page of thesis tu dia nak berbeza margin ke kan. So boleh diasingkan dengan menggunakan section break. Contoh saya tukar guna yang ni kan. Nampak kat sini margin dia besar macam ni. Yang bawah ni margin dia kecil sahaja. So boleh diasingkan menggunakan section break. Okay, saya tukar balik pada asal. Okay. So boleh tengok lah apa yang boleh buat lagi. Selain tu kita boleh buat page number. Okay. Nak buat page number contohnya dekat first page ni kita nak buat dalam page page pertama yang kosong lah, tak ada page number. The second page ni kita nak buat dalam Roman. Yang page yang ketiga kita nak buat dalam nombor yang biasa. Okay. So saya letakkan satu section break kat sini, satu lagi section break dekat sini. Maka kita ada 3 section lah kat sini. So saya set page number kat sini, format. Saya start dekat nombor Roman lah, start at 1. Kat sini pun saya format, tukar kepada nombor biasa, start at 1. Okay. So bila saya masukkan page number, jadi akan keluar number macam ni lah. Okay, nampak. Okay, yang ni sebab saya dah set nombor tadi kot. Sebab dia ada. Adalah set nombor kat sini. Okay. Saya masukkan balik section break. So saya boleh set kat sini. Yang ni tak kisah sebab kita nak buangkan nombor ni kan. So kalau saya nak set nombor apa-apa pun kat sini pun tak apa, tak ada masalah. Okay, contoh kat sini nombor ni saya nak buang nombor ni. Yang ni nombor Roman, yang kat sini nombor biasa 1 2 3. So kat sini dah ada. So saya boleh unlink to previous. Saya boleh padamlah nombor yang ni. Okay, sekarang ni kita ada 3 bahagian. Yang pertama tak ada page number, yang kedua page Roman, yang ketiga page 1 2 3 yang biasa. So semua ni boleh dibuat menggunakan section break next page. Tu salah. Tu tujuan dia lah. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada the next section break yang iaitu continuous. Okey, continuous ni tujuan dia untuk kita buat dalam page yang sama. Contohnya kalau macam contoh ada kita buat technical paper, the first page kita nak buat dalam satu kolom saja. Content dia dalam kita nak buat dalam 2 kolom. Okey, jadi kita kena pecahkanlah menggunakan section break continuous. So kat sini kita dah settle satu kolom. Kita letak continuous satu kat sini. Yang kat sini bahagian ni kita nak tukar kepada 2 kolom. Bolehlah 2 kolom kat sini. Okey, contoh saya letak kolom break nak bagi nampak. Maka dah ada 2 kolom. And then the next bahagian tu kita nak pusing balik kepada satu kolom contohnya. So kita boleh pusing balik kat sini, letak satu lagi continuous. Yang kat sini kita tukar kepada satu kolom. So dah ada lah kat sini. Okay. Satu kolom, 2 kolom, satu kolom semula. Ini menggunakan continuous lah. Okey. Habis dekat part tu. Okay. Seterusnya kita masuk kepada even page dengan odd page section break. Okey, apa cara guna dia? Okay, biasanya ada sebahagian universiti yang dia punya instruction mengatakan nak mulakan setiap chapter baru dekat page odd page. Contoh kalau kita dah tulis chapter kan, tulis habis dekat muka surat ke-7. Contohlah kita habis kat muka surat ke-7. Sepatutnya kita nak start the next chapter tu dekat page yang ke-8 lah sepatutnya. Tapi tak boleh. Selepas muka surat ke-7 sepatutnya page ke-8 kan. Tapi instruction kata tak boleh start dekat even page. Kena start dengan odd page. Jadi macam nak buat? Takkanlah kita nak tekan enter ke nak skip macam mana kan? Tak boleh. Jadi kita letak satu section break
hot page lah. So dia akan memulakan the next chapter tu terus automatic dengan page yang ke-9. Okey, contoh kat sini page yang pertama kan. Saya letak ke satu hot page. Maka the next page tu akan start dengan page yang ketiga. Okey, saya kena format dululah. Format page number ni start continue from previous session. Maka dia akan page yang pertama, page yang ketiga. Okey. Satu hot page. Satu lagi event page, sama juga function dia. Kalau contoh kat sini page keempat, the next page patutnya page kelima lah. Tapi saya nak start the next page tu dengan page yang keenam. Maka saya akan letak event page section break kat sini. Maka the next page tu dia akan start dengan page yang keenam lah kat sini. 4, 6. Kalau letak hot page 1, 3. Kat sini 4, 6. Okey. Okey, itu saja apa yang kita nak terangkan hari ni. Apa beza page break dengan section break. Secara konklusi, secara summary dia. Page break ni tujuan dia hanya untuk asingkan page sahaja. Dia tak boleh buat function lain. Dia nak asingkan page sahaja. Benda format yang sama. Habis tulis kat situ, kita nak jump kepada the next page ataupun the next column. Tu menggunakan page break lah. Tapi section break ni, dia nak buat sesuatu yang berbeza. Page ni ataupun section ni beberapa page. Section ni susunan dia macam ni, ataupun dia punya margin dia macam ni, ataupun dia punya portrait kat sini. The next page tu benda yang berbeza dalam landscape ke, margin yang berbeza ke, ataupun page number yang format yang berbeza ke. Kita nak buat sesuatu yang berbeza dengan yang page yang sebelum tu, maka kena guna section break. Tu beza dia lah. Page break asingkan page sahaja, section break untuk buat sesuatu yang berbeza antara section ataupun antara page. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Harap boleh amalkan dan faham, harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.